Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil hukuki alaina ajma'in, wa khususan ila hadrati Asy-Syaikh Ali bin Abdurrahman Al-Kalantani bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur pada pagi subuh yang mulia ini, diizin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada hari ini dapat kita bangun setelah kita mati sementara malam tadi, kerana kita tidur tu mati sementara dan bangun kita pagi ni dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin, gelap terus kita pagi ni. Tapi alhamdulillah, dengan izin Allah kita dibangkitkan. Tetapi kalau sekadar bangkit sahaja itu tidak memadai, kerana kalau sekadar bangkit binatang pun bangkit, kafir pun bangkit pagi ni juga. Jadi kita bukan sekadar bangkitkan jasad sahaja, tetapi kita bangkitkan beserta dengan rohaninya sekali. Bukan hanya jasad kita saja yang berjaga, malah kita menjagakan roh kita, yakni dengan melaksanakan tuntutan ibadat, yakni solat fardu subuh berjemaah, dan seterusnya kita berada di dalam satu majlis yang sangat mulia, iaitulah majlis ilmu yang baginda Nabi SAW menamakannya sebagai Raudatul Jannah, taman-taman syurga. Moga harap-harapnya di dunia Allah izinkan kita berada dalam taman syurga, maka di hari akhirat nanti Allah izinkan kita berada di dalam syurga yang sebenar, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, halim-halim ulama, tuan-tuan guru, ustaz yang mungkin hadir pada pagi ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, pemuda-pemuda, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung pembacaan kitab kita. Lama dah kita tinggal, tangguh, iaitu kitab Jauharul Mauhub wa Munabbihatul Qulub. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabukum minni yaumal qiyamati aktsarukum ju'an wa tafakkura, atau kama qala. Artinya,
yang terlebih hampir kamu daripadaku pada hari kiamat, orang yang terlebih banyak kamu lapar dan berfikir. Dan pada satu riwayat, yang terlebih afdal kamu pada Allah darjatnya pada hari kiamat ialah orang yang panjang lapar dan banyak berfikir pada Allah Ta'ala. Baik, ni kita dalam kitab ni dia masih lagi di bawah tajuk ataupun bab kelebihan berfikir, mikir. Mikir ni nampak remeh je, tapi punca daripada fikir lah maka hasil perbuatan. Fikir ni dia duduk dalam niat. Dan kata hukama, an-niyatu, niat itu adalah yang memaksudkan kepada apa yang nak dilakukan. Jadi bermula dengan fikir. Kalau fikirnya elok, maka hasil perbuatannya elok. Kalau fikirnya tak elok, hasil perbuatan jadi tak elok. Macam bangun pagi ni lah. Bila kita bangun pagi ni, kita fikir tentang nikmat Allah, kita fikir tentang soal mati, fikir tentang soal akhirat, menggagahkan diri kita untuk tetap bangun walaupun ngantuk, walaupun mungkin letih malam tadi dan sebagainya. Tapi sebab fikir tu fikir akhirat, tu yang akhirnya kita paksa kat diri kita bangun untuk mengerjakan solat subuh. Ada yang lebih hebat, fikir dia bukan setakat subuh dia bangun, dengan tahajud sekali dia boleh bangun. Itu maknanya mula dengan fikir. Tapi kalau tak ada fikir pasal akhirat, agak-agak boleh bangun tak pagi ni sembahyang subuh? Tak boleh bangun dah. Kan? Dia tarik selimut lah. Lagi dia dengar as-salatu khairum minan naum, dia pergi tarik selimut. Kan? Jadi mula dengan fikir. Sebab tu fikir tu penting. Maka kata Nabi SAW, aqrabukum, Nabi kata, yang paling hampir di antara kalian minni, dengan aku. Dengan aku sini makna kata Nabi kata nanti hari kiamat yang paling rapat ataupun yang paling dekat kamu semua dengan aku yaumal kiamah, pada hari kiamat nanti, aktsarukum, orang yang paling banyak di antara kalian ju'an, yakni lapar. Orang yang paling banyak lapar. Kemudian kata Nabi, wa tafakkura, dan yang banyak berfikir. Jadi daripada hadis ni menjadi syarat, siapa yang nak dekat dirinya dengan Nabi di hari kiamat, dua. Iaitu yang pertama, orang yang berlapar. Yang kedua, orang yang banyak fikir. Soalan timbul, kenapa? Apa kaitan lapar dengan dekat dengan Nabi? Orang yang berlapar maknanya orang yang mengurangkan urusan dunia ni. Sebab kita hidup kat dunia ni, yang paling banyak kita mikir ataupun sibuk makan. Betul tak? Lagi-lagi bangsa kita Melayu lah, buat apa pun mesti ada makan. Wak kenduri kahwin makan, wak kenduri mati tahlil makan, semua makan, mesti ada makan. Kalau tak ada makan, dia macam tak kena. Dia tanya, ada makan? Dapat kuih karipak pun jadi tak? Janji ada makan. Kita hidup kat dunia ni berhempah pulah, pergi balik kerja sebab benda. Sebab nak makan tak? Nak buat orang cakap apa? Cari makan sah. Makan, semua cerita bab makan. Jadi bukan langsung tak boleh nak makan dan tak boleh nak fikir asal makan, tapi kurang-kurangkan. Bila kita serabut dengan hal-hal bab nak membesarkan perut kita, maka macam mana kita nak mikir tentang hal akhirat, hal-hal ibadat. Dan juga dengan banyak makan juga akan menyebabkan ibadat kita jadi slow, jadi lemah. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi kata, kalau kamu bernafsu sedangkan kamu belum mampu lagi untuk menikah, ekonominya tak kukuh dan sebagainya, berpuasalah. Maknanya kurangkan makan. Sebab dengan kurangkan makan itulah nafsu akan tertunduk. Seperti mana yang dikisahkan di dalam kitab-kitab agama, cerita tentang penciptaan nafsu. Bila masa Allah ciptakan nafsu, degil dia, kerah kepala. Allah tanya, siapa aku, siapa kamu? Maka jawab nafsu, aku, hang. Akhirnya Allah ambil dia, Allah rejam dia di dalam neraka yang paling sejuk. Ada Allah cipta neraka yang dia ni sejuk sangat, neraka tu. Sejukkan sikit-sikit, mengalahkan peti ais lagi. Masuk tu memang sejuk gila, beku sampai habis. Masuk dalam tu, keluar balik. Kita ni sejuk memang sedap kalau sikit-sikit, kalau terlampau sejuk tak sedap juga. Jadi keluar tu,
Allah tanya, siapa kau, siapa aku? Dia kata, aku, kau lah. Oh, degil lagi, sombong. Nah, masukkan pula dalam neraka yang paling panas. Beribu tahun masuk dalam neraka paling panas sekali. Nah, bila bawa keluar, tanya lagi sekali, siapa kau, siapa aku? Sekali lagi dengan sombong nafsu menjawab, aku, engkau. Oh, sombongnya nafsu, kerah nafsu jenis degil. Nah, akhirnya dimasukkan ke dalam neraka Jok. Lah kali yang ketiga dimasukkan dalam neraka Jok. Apa neraka Jok? Neraka lapar. Duduk dalam tu memang kau lapar dia. Neraka yang paling lapar sekali. Bawa keluar, bila Allah tanya siapa engkau, siapa aku, maka barulah nafsu menjawab, aku adalah hamba-Mu dan engkau adalah Tuhanku. Daripada kisah inilah ulama membuat satu bentuk kesimpulan bahawa untuk menundukkan nafsu tidak ada dengan jalan lain melainkan dengan jalan lapar. Nafsu ni luah. Nafsu ni bukan mesti dengan syahwat je. Nafsu mencintai dunia, mencintai pangkat, jawatan, dan itu semua nafsu. Tapi bila dengar orang berlapar ni, dia kurang sikit nak terkejar-kejar bahagian tu. Terkejar-kejar nak bahagian jawatan, pangkat. Tapi bila sedar dengan layan nafsunya, maka habis. Jadi makna kata, sebab tu Nabi maksudkan, siapa yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat ialah orang yang paling banyak berlapar di antara kamu. Jadi kita makna kata anjurannya adalah anjuran puasa lah. Kalau mampu Isnin Khamis. Kalau rasa hebat lagi, buat puasa Nabi Daud, selang sehari puasa, selang sehari puasa. Yang tak boleh puasa setiap hari. Itu tak boleh, sebab takut kita akan orang cakap merosakkan diri sebab kita tak mampu. Jadi paling banyak kalau nak beramal pun buat macam puasa Nabi Daud, selang sehari. Kalau rasa tak boleh gak puasa selang sehari, buat puasa Isnin Khamis. Tak boleh gak Isnin Khamis, buat Isnin saja ataupun Khamis sahaja. Tak boleh gak ambil puasa 3 hari sebulan saja. Puasa putih nama dia. Tak boleh juga. Jangan sampai tinggal puasa Ramadan. Tak boleh gak? Tak tahu. Terajang aja lah masuk dalam kubur. Nampak? Takkan yang tu. Tak boleh puasa wajib. Jadi maknanya kurangkan. Dia memang gitu pun. Kalau saya nak tanya hadirin sekalian, ayah-ayah yang dirahmati Allah, yang ramai-ramai masuk terlantar dekat katil hospital tu sebab kurang makan ke banyak makan? Banyak makan kan kurang makan. Kita kena tipu dengan setan iblis ni. Dia kata hang kena makan mak. Tak makan nanti mampus, nanti hang nak tak sihat nanti. Padahal yang terlantar tu banyak makan kan kurang makan. Kita kena tipu dengan setan. Macam derma tak kena tipu dengan setan. Setan kata jangan banyak sangat nanti muflis. Pernah ke keluar surat khabar orang yang kuat menderma sampai bankrupt dia? Ada? Tulis muka depan seorang jemaah Behrang 2020. Bankrupt dia, muflis kerana kuat menderma. Tak ada. Yang bankrupt dia kedekut paip. Macam-macam syarikat ada, CEO sana, CEO sini. Tapi kedekut paip, nak keluar duit untuk masjid, untuk pondok, untuk sekolah agama. Lah kali Allah ambil nikmat dia, muflis tu, bankruptcy, keluar nama di paper. Yang jadi bankrupt bukan orang miskin, orang kaya. Sebab apa? Sebab tak mensyukuri nikmat Allah. Jadi kita kurang-kurangkanlah makan. Janganlah banyak sangat. Belaparlah sedikit-sedikit. Atau kalau makan sekalipun jangan terlampau banyak. Sikit-sikit sudah. Baik. Kemudian lagi kata Nabi, selain daripada orang yang panjang laparnya, orang yang banyak bertafakur, yakni memikir. Dalam hadis yang lain Nabi kata, tafakkuru fil khalqi, berfikirlah tentang ciptaan Allah, wala tafakkuru fil khaliqi, dan jangan kamu memikirkan tentang zat Allah, diri Allah. Kamu tak akan mampu. Fala taqdiru qudrah, kamu tak akan mampu memikirkannya. Memikir tentang zat Allah dia. Nanti lagi membayang-bayang. Lepas tu kafir tu dia begini, manusia ni Allah cipta ni memang
dalam sistem dia tu, fitrah dia memang semula jadi macam tu dah. Allah set dia keluar dia perut mak ni masuk ke bumi ni, memang set dia, memang mentaliti pemikiran manusia, tak kira lah bangsa apa pun, agama apa pun, asal nama dia manusia, dalam pemikiran dia nak bertuhan. Dia nak ada Tuhan, ataupun mungkin dia percaya adanya Tuhan. Semua manusia begitu, tak kira siapa-siapa pun. Semua memang itu dipanggil fitrah. Seperti mana fitrahnya macam kita makan. Kita makan ni tak ada orang ajar, tak ada pergi masuk kursus cara-cara makan, tak ada. Automatik keluar perut mak tu, bila dibagi, tengok budak-budak kecil, kita bagi dia kuih, dia ambil dengan tangan, masuk dalam mulut. Fitrah, tu panggil fitrah. Tak ada orang ambil makan, lepas tu bubuh kat telinga. Tak ada. Tu bengong sangat nama dia. Mana ada, tak ada. Kalau normal otak dia, memang dia akan ambil makanan dengan tangan, buh kat mulut. Tak ada orang makan dengan kaki, tak ada. Melainkan yang tak ada tangan lah. Tapi nak ceritanya, itu fitrah. Bila fitrah ni, tak payah khusus, tak payah pergi sekolah, semua tahu dah. Sebab Allah set siap dah masa lahir. Gitu juga, memikir tentang siapa Tuhan tu memang masuk dah dalam kepala mana-mana manusia. Sebab itulah bila dia keluar, dia membayang-bayangkan macam mana Tuhan. Dia kata Tuhan gini kot. Hasilnya tu yang jadi patung berhala. Kepala gajah, badan besar, tangan banyak. Dia buat tangan banyak. Kita tanya asal tangan banyak, kita tanya dia. Dia kata sebab Tuhan banyak kerja. Banyak kerja kena banyak tangan. Tuhan nak buat ni, nak buat ni. Ni sebab daripada pemikirannya semata-mata, akal dia sahaja. Sebab tu akal, Allah turunkan Quran, Allah datangkan hadis Nabi. Melalui perkataan Nabi. Maka akal itu boleh guna, tapi dipandu dengan Quran, dipandu dengan hadis. Jaga Quran, dikawal oleh Quran dan dikawal dengan hadis. Kamu nak fikirlah, tapi Quran bimbing, hadis bimbing. Barulah pemikiran kamu akan jadi pemikiran yang elok, pemikiran yang betul. Tapi kalau pemikiran tak berpandukan Quran hadis, ikut kepala dia sendiri, ikut suka hati dia, tu yang jadi macam-macam. Jadi ni yang paling banyak dekat dengan Nabi adalah orang yang paling banyak berlapar, dengan orang yang paling banyak berfikir. Fikir di sini artinya fikir tentang akhirat. Bukan maksud fikir tentang dunia, fikir asal akhirat. Kita begini tuan-tuan, lagi banyak kita fikir hal dunia, lagi sikitlah kita akan fikir hal akhirat. Dia gitu. Lagi kuat kita fikir dunia, tebal jadi. Nak nampak akhirat tu payah. Jadi kalau nak bagi boleh nampak akhirat, kurang-kurangkan fikir dunia, tapi lebihkan fikir akhirat. Dia begitu. Ingat, kita bagi pesan. Sebesar-besar masalah dunia, hakikatnya sekecil-kecil sahaja. Sekecil-kecil masalah akhirat, sebesar-besar hakikatnya. Tapi kita ni terbalik, kan? Macam apa yang kita hadap sekarang ni lah, wabak penyakit COVID-19 ni digembar-gemburkan sebagai satu masalah dunia yang paling besar. Kecoh seluruh dunia, bukan Malaysia je, bukan Berang je, seluruh dunia. Mana-mana tempat kecoh habis. Sampaikan kita kadang-kadang terlampau takut jadi. Masalah yang terlampau besar dipanggil masalah dunia. Sebesar-besar masalah dunia, kecil je hakikatnya. Apa saya kata kecil? Sebab apa saya kata kecil? Sebab memang dia bukan masalah besar sangat pun. Kita takut sangat kena corona. Kalau tak kena corona, kena benda lain. Mati tak? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Kita takut sangat ngelak corona. Dah sakit jantung yang kita ada, kena tak? Cing mani, gaut. Yang lain tak membawa maut tak? Maut juga. Kadang-kadang apa penyakit tak ada pun boleh mati tak? Dia cakap dalam telefon, tanya kawan dia, sekarang jumlah kes berapa? Cakap dalam telefon. Betul lintas jalan tak tengok kanan kiri. Jalan kena langgar dengan kereta corona. Dia tak kena penyakit corona, kena langgar dengan kereta. Mati tak? Mati. Doktor rawat orang mati. Jadi kalau takut cerita bab mati, semua akan mati. Corona tak corona, mati tak?
Nah, yang jadi masalah sebenar bukan pasal mati. Yang jadi masalah sebenar macam mana mati. Lepas tu dalam khutbah Jumaat Tok Khatib selalu baca ayat ni. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Itulah masalah yang paling besar kita kena fikir. Tanya balik pada diri, benar tak esok kalau aku mati sebagai seorang Islam? Jangan overconfident. Hari ni Islam takkan mati saat kita Islam sah. Jangan. Jangan. Islam bukan hanya duduk pada pakaian. Islam tu di hati. Menolak hukum Allah jadi Islam macam mana? Kan? Menidakkan perintah Allah boleh juga gugur akan akidah dia. Jadi nak pastikan lagi-lagi kita berada di akhir zaman penuh dengan zaman fitnah ni, macam mana kita nak hadap supaya ending kita akhir sekali mati kita sah sebagai orang beriman di sisi Allah. Bukan hanya beriman hanya di pandangan mata manusia saja. Takut-takut pada pandangan zahir manusia, dia nampak orang beriman, orang Islam, rupanya di sisi Allah sudah terbatal iman dia. Sebab apa? Sebab ada perkara-perkara yang dia bercanggah dengan soal-soal akidah. Hati-hati. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin, kata Allah. Dan di antara manusia itu ada yang berkata, ya Allah, kami telah beriman padamu, kami beriman pada hari akhirat. Allah jawab, wa ma hum bimuminin, padahal mereka sebenarnya tidak beriman di sisiku. Allah, ni kita takut ni. Yang ni sebab tu cakap, nampak masalah ni kecil tapi hakikat besar. Masalah dunia nampak besar, hakikat kecil. Takut sangat tak? Katalah kita pun pakat-pakatlah doa wak solat hajat apa semua, kan? Alhamdulillah, insya-Allah satu hari nanti Covid ni akan selesai. Corona ni akan selesai. Nah, katakanlah mungkinlah hujung tahun ke apa ke, selesai, kosong lah seluruh dunia, tak ada dah penyakit ni. Tapi jangan sonok saja. Kita pun sonoknya buat pesta, buat konsert pula, meraihkan kejayaan. Corona telah habis. Nah, siapa tahu kalau dalam takdir Allah tahun depan Allah turunkan pula koroni. Pak koroni pula. Maknanya apa yang saya nak maksudkan, soal penyakit ni bukan masalah sangat. Soal penyakit ni adalah hitam putih kehidupan. Dia datang dan pergi. Betul tak? Datang corona, pergi corona, datang pula benda lain pula. Nah, daripada dulu lagi buka sejarah. Nak malaria, denggi, nak selesai penyakit ni, penyakit lain pula datang. Selesai penyakit ni, penyakit lain pula datang. Penyakit tu sentiasa ada, takkan selesai. Nampak? Sebab apa? Sebab dia adalah melengkapkan cerita kehidupan kita. Yang nak bawa ni bukan kena corona tak kena corona. Yang nak bawanya adalah kehidupan kita beramal ataupun tidak. Nak bawa balik jumpa Allah. Fa amma man thaqulat mawazinuh. Siapa yang neraca timbangan baiknya itu berat, fahuwa fi insyatir radiyah, maka tempat baliknya adalah radiyah, taman-taman syurga yang dia bersenang lenang di dalamnya. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan siapa yang balik jumpa Allah neraca timbangan amal baiknya ringan, tak berat. Bila bahagian yang baik tu ringan, makna yang berat dia, yang berat dosa, maka kata Allah, fa ummuhu hawiyah, maka tempat baliknya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, Allah tanya, apa yang kamu tahu tentang hawiyah? Narun hamiyah, Allah jawab, iaitulah hawiyah ialah api yang marak menjulang. Maknanya bukan cerita pasal dosa lagi, cerita kalau amal sikit, amal ringan pun akan duduk dalam neraka. Jadi tu masalah yang kita kena renung, kena fikir. Hari ni kita ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita banyak sangat memikir dunia. Duk paumah menong. Nak kita tanya, Mat, awak menong Mat? Duit bantuan tak dapat. Fikir asal duit bantuan
Tak apalah tuan-tuan, duit bantuan tak dapat tapi iman ada kan. Nah, susah-susah kita macam mana pun kalau mati ada iman. Sekaya-kaya kafir mati kufur, dibakar oleh Allah dalam neraka. Ada satu kisah. Dua orang nelayan laut. Dia nak pergi tangkap ikan. Gilah. Tapi lain-lain agama. Seorang ni Islam, seorang ni kafir. Pergilah mereka berdua, lain-lain bot lah pergi, tapi dekat-dekat. Jadi bila sampai tengah laut, orang yang beriman ni dia ambil jala dia baling jala dia. Boom, buka. Sambil dia baling tu dia sebut Allahu Akbar, dia sebut nama Allah. Nah, kerana dia yakin pada Allah, dia buka. Bila kafir ni tengok, kafir kata, aku nak baling tak? Kata. Dia sebut nama Tuhan dia, aku nak sebut nama Tuhan aku tak? Kata kafir. Kafir pun baling dia punya jala tu, kafir sebut Topekong. Kafir Topekong. Nampak? Dia baling tu. Lah lama berapa jam agaknya, angkatlah. Kafir ni angkat dulu. Kafir angkat. Sengit dia punya bot. Berat sangat. Tarik. Ya Allah ya Rabbi. Penuh ikan dalam jala. Penuh sampai melompat-lompat. Allah, dia kata, ayah, toceng Topekong terima kasih Dia kata dengan Topekong dia lah. Dia ingat Topekong dia bagi. Dia tahu Allah yang bagi. Bawa naik ikan penuh sampai sengit bot-bot. Bawa naik atas. Islam ni tengok, tak apalah, aku pula angkat. Islam ni pun angkat. Orang Islam ni, dia pun angkat. Angkat ringan, tak ada sengit pun bot. Angkat ringan, naik atas. Tak ada seekor ikan, yang ada selipar. Tu pun sebelah. Nampak, kalau dapat 12 boleh tahan kita, boleh buat pergi masjid. Ni tak, sebelah selipar. Ikan langsung tak dapat. Naik. Menang dia, duduk termenang. Allah, dia kata, rezeki aku hari ni tak ada, dia kata. Malaikat yang menyaksikan peristiwa tu datang bertemu Tuhan. Ya Allah, engkau lebih tahu. Cuma aku nak tanya, kenapalah ya Allah, ini orang beriman, orang Islam, dia baling pun dia sebut nama engkau ya Allah, tapi satu rezeki pun kau tak bagi pada dia. Seekor ikan pun kau tak bagi pada dia. Yang ni kafir, sebut masa baling pun kan sebut nama engkau, sebut Topekong, entah mana apa benda dah. Batil, Tuhan yang tak sah. Tapi kau bagi penuh ikan pada dia. Apa Allah jawab? Allah kata, apa guna ikan yang begitu banyak, akhir sekali dia, ikan, ngambuk bot, semua aku masukkan dalam neraka. Sedang yang ni, dia orang beriman, dia sebut nama aku. Walaupun di dunia ni tak mendapat ikan, tapi tempat akhirnya bersenang lenang di dalam syurga aku. Kita macam tu lah, kita kena pandang. Jangan kita nilai kehidupan ni dengan kemewahan hidup, dengan harta yang banyak dari sudut duniawi. Kita tengok, sedap dia ni. Sampai ada yang berkata, jahat-jahat dia pun kaya. Jangan pandang macam tu, sebab kita meletakkan dunia jadi matlamat, dunia jadi ukuran. Memang jadi macam tu dah mentaliti masyarakat kita. Dunia jadi ukuran. Nak terima anak menantu, tengok kereta. Pakai kereta apa? Orang mana? Kalau main dari kampung, tak yalah, tak ada orang lain ke? Sebab kita letak dunia sebagai ukuran. Tanya jawatan apa, gaji berapa. Tiba-tiba yang datang nak minang anak kita, orang ngaji pondok. Atas kepala adalah serban lembik. Sampai tu minyak pula habis motor. Motor tu mampu. Orang pondok orang susah, duit bukan banyak mana ada. Sampai tongkat tak ada, main sandar kot tiang motor. Exhaust ikat dengan dawai. Allah sian. Orang susah. Dia tengok mak dia jeling kut tingkat, tengok, ni nak buat menantu. Ni apa benda? Kawan tu bagi Assalamualaikum. Ayah buka pintu kata, hari tu derma dah, kata. Tak, saya datang bukan nak minta derma cik. Saya datang ni nak tanya anak acik lah. Rasa dah ada orang dah ni. Nampak? Tak nak terus. Sebab apa? Tengok naik motor kat Cai. Nak ngaji pondok dah boleh makan apa? Kerja apa? Ni banyak orang buat benda tu. Betul tak? Dia akan tanya. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Al-Indonesi, pengarang kitab Anak Kunci Syurga, lama dah meninggalkan kita, kat puluhan tahun. Zaman dia dulu orang tanya dah soalan,
Orang tanya, Syekh, budak mengaji tapis ni, mengaji pondok, mengaji sekolah agama, masa depan nak makan apa? Tanya Syekh. Silap orang dia tanya Syekh siap. Syekh jawab dia. Syekh kata budak-budak ni masa depannya makan buah-buahan di syurga. Sebab masa depan bukan 10 tahun lagi, bukan 20 tahun lagi, tapi makna masa depan ialah akhirat. Tu masa depan. Biar dunia susah tapi akhiratnya senang, daripada dunia senang akhirat habis papa kedana, akhirat jadi susah. Hati-hati, jaga-jaga. Nah, jadi kesenangan dunia ni kesenangan yang mata'ul ghurur. Nah, yang terpedaya, tak ada apa pun. Nah, sebab itulah kata ulama, kalaulah dunia ni ada nilai di sisi Allah, nescaya Allah takkan bagi setitik air pun kepada orang kafir untuk minum. Tapi sebab ni dunia ni tak ada nilai, siapa yang nak pulun ambillah sebanyak mana pun, sebab dia tak ada nilai langsung di sisi Allah. Yang ada nilai akhirat, syurga ada nilai. Bila syurga ada nilai, Allah pilih-pilih orangnya saja. Siapa yang layak masuk, siapa yang tak layak tak boleh masuk. Sebab barang ada nilai. Umpamalah saya buat contoh, kita tengah kalut buat kerja kita, kerja pejabat, ada anak kecil kita, ayah nak kertas, nak buat roket, nak buat roket lah, nak buat sampan lah. Budak-budak kecil suka main kertas. Nah, kita nak bagi kertas apa? Kita bagi duit kertas ke bagi kertas surat khabar? Bodoh bagi duit kertas. Kita bagi kertas surat khabar lah. Kertas surat khabar itu pun yang tak tahun bila punya, tak guna dah. Kita mula bagi selai kat dia, dia pun buat tak jadi. Tak jadi rupa roket. Nah, kali dia pun konyok-konyok, dia kata, "Ya, tak jadi yang tadi, nak lagi boleh?" Kita pun serabut dengan budak ni, kita pun ambil segenggam, "Naklah, ambil lah banyak mana pun." Kita bagi banyak. Sebab kita boleh bagi banyak? Sebab barang tak ada nilai. Macam tu lah dunia tu macam surat khabar tu lah. Tak ada nilai. Nak sikit bagi sikit, nak banyak ambil banyak mana pun ambil. Tak ada masalah. Nah, sebab barang tak ada nilai. Tapi bila abang dia yang ngaji sekolah menengah datang, "Ayah nak pergi sekolah dah ni, kita bagi dia kertas surat khabar ke kertas duit?" Kertas duit. Nah, ambil 50 buat belanja sekolah, kita kata. Sebab kita bagi? Sebab kita tahu abang dia sudah pandai menilai apa itu barang yang bernilai, yakni duit. Nah, adik dia kalau bagi duit kertas 50, habis lah. Jadi Allah akan bagi barang bernilai syurga ni pada orang yang pandai menilai apa tu syurga. Nah, pandai menilai apa tu agama, meletakkan Islam tu penting, agama tu penting dalam diri, barulah layak dia akan diberi barang yang sangat bernilai, kerana dia menjaga barang yang dia dapat daripada Allah dalam dunia ni lagi. Dan Allah kurniakan dia Islam. Bukan semua orang boleh dapat Islam, tuan-tuan. Kita ni mujur, kira nasib Allah pilih kita. Lahir-lahir wek keluar perut mak tu, tengok ayah pakai kopiah, mak pakai tudung. Nah, ayah azan telinga kanan, kamat telinga kiri. Alhamdulillah, kita jadi Islam. Adakah kita pilihan kita? Masa nak keluar perut mak dulu, malaikat tanya, nak keluar ni Islam ke Hindu ke benda? Nah, tak ada tanya ke Allah. Nak keluar Islam. Kalau Allah nak kita keluar Islam, lahir daripada zuriat orang Islam, ayah mak Islam. Berapa ramai yang kat luar sana wek keluar perut mak, tengok ayah 3 lai atas dahi. Nampak mak pakai sari, nak ayam mak tambi, dia kata. Dia boleh buat pilihan, boleh dia masuk balik lah, tak jadi. Nah itu memang Allah dah tetap gitu. Maknanya kita kena ada rasa syukur. Syukur terhadap apa yang telah Allah beri kita sebagai seorang Islam, lagi pula beriman. Tanda syukur Islam dan beriman, jaga Islam tu, jaga iman tu. Bukan bila Allah dah bagi, biarkan. Iman ni umpama macam biji benih, tanam dalam tanah, kemudian dia akan naik pucuk. Lepas berapa tahun naik pucuk. Bila naik pucuk, kena buat pagar, takut nanti binatang sondol, babi lah apa bagai. Nah, biar batu kena buh baja, buh air siram, bau dia mekar, naik, tumbuh elok. Tapi kalau buh benih dalam tanah, lepas tu bila naik pucuk, kita tak jaga dia, tak pagar dia, datang binatang sondol, baja dah lah tak bubuh, air tak siram, tanah kering, lah kali apa jadi?
mati. Itu yang hati mati. Lahir sebagai orang Islam dah, tapi tak jaga Islam dia, tak dibajai Islam dia, tak disiram akan air pada agama dia. Akhirnya agamanya mati pada diri dia. Kan? Sebab tu kata Imam Al-Ghazali, semua manusia itu mati, kata Imam Ghazali, kecuali orang yang berilmu. Dan semua orang yang berilmu itu tidur, melainkan orang yang beramal. Dan semua orang yang beramal tertipu, melainkan orang yang ikhlas. Jadi nak capai Allah paling tinggi ikhlas, payah. Nah, semua orang mati, kata Imam Ghazali. Maksud mati bukan jasad mati, hatinya mati. Hatinya tak ingat Tuhan, hatinya tak ingat akhirat. Sebab apa? Sebab tak berilmu. Sebab tu kata Imam Ghazali, melainkan orang yang mengaji, orang ada ilmu. Sebab tu Allah tanya dalam Quran, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, samakah orang yang mengaji kuliah dengan orang tak mengaji? Tak sama. Orang mengaji akan nilai hal-hal akhirat dia. Macam saya sebut pagi tadi, awal tadi. Nah, orang yang mengaji dia akan mikir, kalau aku tak bangun sembahyang subuh dosa, aku ni dah makin tua, takkan nak mati dalam keadaan berdosa. Mikir itulah kita boleh buat ibadat. Kan? Sebab apa? Sebab apa dia boleh mikir? Sebab dia ada ilmu, dia mengaji. Walaupun mungkin tak khatam kitab, tapi dia duduk dalam kuliah, dia dengar nasihat ulama dan sebagainya. Itu menunjukkan ada beza orang mengaji dengan orang tak mengaji. Kita tengok orang tak mengaji, nak beli apa dah. Nak tengok budak-budak muda kita, sayang. Saya tadi ni, saya daripada Beruah nak kejar ke kuliah subuh di sini Jadi tolak kat pukul 3 pagi. Dalam perjalanan tu kat kompat ni kita nampak budak-budak motor, naik motor sana pusing sini. Kita kata, oh hebat, kia mulai budak-budak. Nak bak pagi main motor. Tanya subuh tak nampak pun. Apa itu? Nampak? Dia tak fikir pasal hal akhirat. Sibuk dengan dia, tak fikir tu naik motor tu bila-bila masa. Kalau Allah kata jatuh, mati situ. Tapi dah tak mikir hal akhirat. Kadang silap kat sistem pendidikan pun, kat sekolah tak ditekankan hal agama, hal akhirat ni betul-betul. Yang disebut matematik, sains, orang putih. Nah, jadi masuk banyak dunia. Dalam besarkan dunia, nak mana nak fikir akhiratnya? Nampak? Lepas tu kata Nabi, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang bijak, orang yang mikir apa yang dia nak hadap esok ni. Nak mati esok ni dalam kubur ni, nak hadap apa? Tu orang yang bijak. Biar tak ada PhD pun, orang yang bijak ialah orang yang fikir pasal mati. Tu orang bijak. Nah, biar tak ada PhD, tak ada master, tak ada degree apa pun, tak ada sijil apa pun, tak ada. Nah, tapi dia jenis mikir pasal mati. Nah, maka dia adalah orang bijak. Walaupun orang tu cerdik pandai, ada PhD, nah, profesor gelaran, tapi tak mikir pasal mati, sibuk dengan dunia, orang bodoh hakikatnya. Nampak? Bodoh tak bodoh macam mana? Sibuk mencari harta dunia, lah kali mati satu habuk tak bawa masuk dalam kubur. Patut rumah besar-besar, kereta besar-besar, nah, bawa masuk sekali lah. Kalau tak boleh masuk kereta, bawa masuklah kunci kereta. Tak boleh tak? Itu yang dikatakan mata'ul ghurur, tertipu. Mu pulun cari lah kali mu tak dah boleh bawa pun. Nah, ada orang sibuk, kita tanya awak tak datang masjid. Sibuk sah, banyak mesyuarat ni, jadi nak main golf pula main golf pula. Nah, dah kali bila boleh datang? Pencen sah. Pencen saya datang. Pencen. Tunggulah sampai pencen. Pencen tak nampak pula, kalut pula buat benda. Nak pergi sibuk nak buat rumah, nak keluar duit KFC, duit pencen, duit macam-macam duit dapat. Nak dah habis kerja dah, habis khidmat, pergi buat rumah dekat kampung. Tanah ada. Arwah dulu bagi, nak buat rumah besar. Nak tengok pelan tu, kata kontraktor, ui besar rumah ni, dia kata. Ni nak siap ni boleh kira kat 2-3 tahun baru boleh siap. Kata dia tak apalah, lambat pun 3 tahun pun tak apa. Janji rumah ni paling besar lagi dalam kampung ni. Nak bagi act. Kata tak apa. Kontrak kata dah, kita kena buat agak buat 3 tahun. Lah kali bertahun, sampailah habis 3 tahun. Habis 3 tahun dah siap rumah. Wah, tang rumah pun seronok tengok. Oh, besar rumah aku.
Nah, 4 tingkat siap ada kolam renang belakang. Dia tak pandai berenang. Tapi buat gak kolam renang. Dah nak tunjuk act kat orang. Rumah besar. Nah, bagian nak serah kunci. Takkan nak serah saja, ni hari bersejarah. Ambil gambar lah. Buat selfie. Ambil gambar dengan kontraktor. Kontraktor bagi kunci, dia pegang kunci. Cek, ambil gambar. Lepas pegang kunci, pegang je kunci tu, tiba-tiba batuk 3 kali. Boom, rebah. Mati, sakit jantung. Nah, bila mati bawa pergi mana? Nah, masuk dalam tanah ke masuk dalam rumah besar tadi? Masuk dalam tanah. Patut gak kawan ni siang ke berapa puluh tahun buat kerja, cari duit sampai ke pencen, nak duduk rumah besar ni. Duduklah sekejap, seminggu dalam rumah tu, letak mayat kat katil dia. Seminggu duduk dalam rumah. Entah, tak letak. Kalau letak pun letak sekejap, orang nak buat baca yasin je, sementara anak-anak dah datang. Tu je. Nah, merasa dah ada nak tidur dalam rumah dia? Dah. Mati. Lah kali masuk mana? No, Baitut Turab, itulah rumah yang sebenar, rumah tanah. Setiap daripada kita semua ada seorang satu. Tak payah ada geran pun tak apa, tak payah beli pun tak apa, tak payah mohon. Nak pergi mohon jabat tanah, kata saya nak tanah satu. Nak buat rumah kubur. Tak payah minta. Memang ada dah siap. Memang siap ada dah. Nah, jadi itulah makna kata walhasil kehidupan kita last kali ke tanah jul, keluar perut mak masuk perut bumi. Itu je. Jadi bila kalau kita renung benda ni, kita fikir benda ni, maka barulah akan membawa kepada peningkatan hal-hal akhirat kita. Sebab itulah perbanyakkanlah memikir soal akhirat daripada banyak memikirkan soal dunia. Bukan langsung tak boleh fikir, tapi berlebih kurang sudahlah. Berlebih kurang sudahlah. Jangan lebih-lebih sangat. Yang kita nak lebihnya fikir hal akhirat kita. Kalau nak duduk termenung, orang tanya awak termenung mat, terlepas tahajud boleh tahan kira. Awak termenung ni 1 juzuk lagi Quran tak hafal, boleh tahan kira. Termenung tu sebab tak siap lagi hal-hal akhirat kita. Ini termenung apa? Termenung pasal dunia ni. Termenung apa? Termenung ni, aku buat pinjaman nak beli kereta X50 tak lepas. Ada mak sibuk kalut tu. Lah kali ni tipu, beli kereta mahal-mahal, susut nilai. Betul tak? Jual balik tak dapat harga tu. Harga jatuh kau-kau pula tu. Ada kata kena tipu dengan dunia. Berhempah pula sampai buat overtime tengah malam. Orang lain mengaji gak bainal maghrib wal isyak, kuliah maghrib, dia tak nampak batang hidung, sibuk overtime sana overtime sini, duit habis macam tu je. Tak ada apa pun. Kalau duit tu habis untuk barang akhirat, derma dan sebagainya, alhamdulillah. Jadi moga-mogalah kita yang memahami, yang mengaji taklah jadi begitu, insya-Allah. Moga-moga doa pada Allah, selamatkanlah diri kita. Betul kita kena minta, ya Allah, jika aku terpaling daripada jalan-Mu, mohonlah Engkau ya Allah nak kembalikan aku pada jalan ni. Itulah kita baca 17 kali dalam semayang kita dalam setiap hari. 17 rakaat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Bila semayang, bila sampai ke ayat tu fokus. Bukanlah maksud lain tak payah fokus, nak fokus juga. Tapi bila sampai ayat tu, tanamkan dalam hati, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca kan dalam semayang, kita berkata, ya Allah, tolonglah ya Allah, betulkan aku, tunjukkan aku jalan akhirat, tunjukkanlah aku selamat. Kalau Engkau tak selamatkan aku, siapa lagi boleh selamatkan aku? Minta sungguh-sungguh pada Allah. Jadi keselamatan yang sebenar bukan selamat daripada tak kena corona atau penyakit. Tapi selamat yang sebenar ialah selamat akidah kita, mati sebagai beriman, dan akhirnya masuk ke dalam syurga Allah nanti di hari akhirat, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu dulu pada pagi ni. Jadi macam biasalah kita ada bawa sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami di Batu Hampar, Berwas. Jadi pakak-pakaklah tuan-tuan, tengok-tengoklah membeli sambil menderma untuk membantu kami dalam meneruskan pengajian di sekolah kami ini. InsyaAllah hasil daripada bantuan tuan-tuan tu, membeli sambil menderma tu, kami guna duit tu untuk meneruskan sekolah kami. Moga-moga harapnya kami dapat menghasilkan pelapis-pelapis ulama' pada masa-masa akan datang, khususnya di negeri kita Perak dan umumnya di seluruh negara dan seluruh dunia, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.